Saatnya. Hello. Hello, dengar suara ya? Okay. So kita ada siapa ni? Hello Shu, hello Hafiz. Alright. Oh ni dah, sebab Instagram ni baru update live room tau. Dia boleh 4 orang. Oh, okay. Oh. Tapi tapi tak sure lah kat Ju dah update ke belum. Macam kat screen tone ni dah nampak interface yang berbeza lah. Dia macam ada, Interface. Dia macam tak mana? sure lah. Kalau Ju tengok kat bawah tu dia ada tak? Dia ada ikon 2 kepala ke tambah? Ada ikon tambah. Tak ada. Maybe sebab Don kot yang host dia. Host. Lupa, silap. Right. So, siapa dah masuk ni? Kita ada Shu Hafiz, kita ada Fahim, Nur, siapa? Nur NZH. Kita ada Fatih, kita ada Ahmad, Nurul Manisa. Kita ada Fatihah. Hai Fatihah, ni semua fan Ju ke? Hi Ramai fan. everyone. Sekejap kita tunggu kejap nanti kita start. Nak test video okey Okay. Suara okey? Okay, nice. Alright. Nervous lah. Kita start. Santai je. Hi everyone. So korang kalau ada soalan untuk personality tu korang boleh komen nanti. Yang Ju tahu Ju jawab terus lah. Kalau yang Ju tak tahu nanti korang boleh DM and then Ju ni. Bagi soalan cepu mas sikit. Oh my god. Super fans. Oh, thank you Fatih Amran. Wow. Yeah. Okay, so boleh start kot. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita. So Pagi? Malam ni itu adalah kata hikmat. Okay. So seperti biasa saya host untuk rancangan Sembang Santai Don di IG Live setiap Jumaat malam dengan dengan guest yang berbeza dengan topik berbeza. So minggu ni kita punya guest ialah Ju Amin, iaitu seorang pelajar penyelidikan, bimbingan dan kaunseling. So kita bagilah je intro lebih sikit. Ju silakan. Okay, hi. Nak intro lebih pun tak adalah sangat. Tapi sekarang Ju baru habis pengajian pendidikan, bimbingan and counselling. And tengah samalah mencari kerja. Job hunting. Job hunting, yes. Boleh jangan lupa masuk Lincoln . Itulah tengah tengok juga ni. Banyak dah cari dah. Alright. Okay. So kita ada lagi yang baru masuk, Razi, kita ada Sophie, kita ada Mira, Chakis. Ni fan-fan juga ni, Aina. Okay, selamat datang semua. So malam ni topik kita ialah kenali personaliti lelaki dan perempuan. So apa Ju nak share malam ni macam seram jugalah. Tak adalah seram pun. Sebab dia tak nak expose apa dia nak share. Dia nak expose dekat live. Okay, so kita mulakan dengan apa maksud personality ni? Okay, so personality ni actually dia merujuk kepada macam seseorang punya persamaan ataupun perbezaan daripada segi cara diorang berfikir, daripada segi diorang rasa and daripada segi diorang act atau diorang punya behaviour lah. So sebab tu kalau korang nampak macam certain people fikir macam ni, certain people fikir macam ni, even dalam situasi yang sama tapi orang akan ada different kind of macam mana dia nak deal dengan the same situation tu. Ya, itu yang kita panggil personality. Okay. Cukup padat pantas dan padat. Alright. So personality ni penting ke untuk kita? Mungkin ada orang yang
mungkin audience kita ada yang kekeliruan personality kan. Okay, kalau nak kata kalau nak kata personality penting ke tak, actually personality ni memang kita tak boleh nak cakap ada orang tak ada personality, ada orang tak ada personality. Tak ada. Everyone memang ada personality. Because the way diorang think, feels and behave. So, penting dia dekat dalam situasi, contoh kalau korang nak bekerja. If personality korang tu, how you perceive korang punya personality tu, kalau bagus, baguslah dia punya outcome. Kalau korang ada personality yang maybe quite, kita tak panggil lah macam tak bagus, tapi macam yang tak strong lah. So dia akan effect juga kepada daily life korang macam tu. So personality ni bukan persoalan dia bukan pentingkah personality, tapi pentingkah strong personality atau personality yang baik macam tu. Ya. So macam mana kita punya personality akan reflect result lah juga kan. Ya, betul. Contohnya macam Don sendirilah waktu kerja dulu kerja part time dengan intern kan. So bila kita kerja ni, walaupun gaji kita maybe 1,000 ke 2,000, tapi kalau kita buat kerja macam lebih, contohlah gaji 1,000 buat kerja macam 2,000, kita punya secara tak langsung memang majikan kita akan offer kita job ataupun untuk permanent punya job. Betul. Sebab macam dulu Don kerja part time memang Don jenis macam tu lah. Kalau OT pun tak kisah, bagi kerja lebih pun tak kisah. So bos pun sukalah benda tu. Even kat intern pun buat benda yang sama. Satu dapat offer juga untuk teruskan lepas intern. Cuma Don tak nak teruskan. Betul lah. Macam yang Don cakap tu. Sebab tu yang Ju kata beza cara orang berfikir. Ada orang fikir, gaji aku sikit, buat apa aku nak kerja teruk-teruk kan. Baik aku buat ala kadar je. Tapi tanpa dia tahu macam orang lain tengok macam mana dia punya personality. Kalau kau tahap kau buat ala kadar je, orang pun nak bagi lebih macam tak apalah budak ni macam macam nak tak nak je buat macam tu. That's why Ju kata pentingnya strong personality tu lah. Sebab kita dibayar untuk kita punya tanggungjawab lah kan. So lagi besar tanggungjawab, lagi besar gaji kita. Betul. Okay, alright. So dia bukanlah penting ke tak personality ni, tapi personality kita yang bagus ataupun kurang bagus. Yes, betul. Benda ni boleh improve sebenarnya time to time. Betul. Tu kita akan masuk je lagi. Wah, okay. Advance pula Itulah advance. Okay, so next apa tu humanistic approach? Ni tak pernah dengar lah. Okay, so Ju percaya macam untuk student yang tak belajar, maybe tak belajar psikologi ke atau dalam aliran bimbingan and counselling atau any yang related to human development akan tak pernah dengar lah ayat humanistic approach ni. Actually dia adalah satu teori daripada Carl Rogers, which is yang nama dia person-centered theory of personality. Okay, so dalam teori ni Carl Rogers cakap yang diri kita ni, personality kita ni melibatkan self-concept. Okay, pernah dengar tak self-concept? Contohnya? Self-concept ni dia ada 3 benda. 3 komponen yang penting lah. Yang pertama, dia ada self-worth atau self-esteem. Okay. Okay, tu pernah dengar kan? Ju yakin semua orang macam pernah dengar. Okay, yang kedua, self-image. Okay, self-image atau dikenali sebagai real self. Real self, okay. Okay, yang ketiga adalah ideal self. Okay, so ni yang penting yang korang kena tahu. Apa tu self-worth? Self-worth ni maksudnya apa yang kita fikir pasal diri kita. Faham tak? Okay, so Carl Rogers ni dia percaya yang kita punya self-worth ni akan develop masa kecil, masa early childhood. So macam mana kita interact dengan parents kita. Kat sini pentingnya education at home lah daripada rumah tu. Maksudnya macam mana, contoh kalau mak kita selalu bukan tindas, kita kata macam selalu kutuk kita ke atau discourage kita ke. Kita akan ada self-esteem yang low. Kita akan macam, aku tak boleh buat benda ni. Aku tak boleh buat benda ni. Okay, tu maksudnya kita fikir diri kita ni tak boleh buat benda ni. Tapi kalau kita ada mak bapak yang macam selalu encourage kita, mak bapak yang selalu bagi kita
yes, bagi kita macam apa motivation apa semua, dia akan buat kita ada self worth yang tinggi lah. Kita rasa kita seorang manusia yang ada personality yang baik. So kita lebih yakin. Okay, itu yang pertama tau, self worth dalam self concept ni. Yang ketiga, self image. Self image ni yang kita maksudnya actual behavior kita, diri kita yang sebenar. Macam mana kita nampak diri kita. So contoh kita rasa kita nampak diri kita cantik, atau kita nampak diri kita tak cantik. Kita nampak diri kita tu baik atau buruk. Benda tu. So benda tu akan bagi kesan macam mana seseorang tu fikir, rasa and buat. Kadang sebab tu ada nampak orang yang macam iri hati, ada nampak orang yang macam humble. Benda-benda tu is yang kita katakan self image. Maksudnya actual behavior kita. So body image kita ni akan pengaruh body image kita kepada inner personality kita. Okay, faham tak yang tu? Ke tak faham? Mungkin ada ayat lagi mudah. Okay, so maksudnya, okay, jom bagi lagi mudah. Maksudnya bila kita tengok diri kita ni tak cantik, contoh tak cantik. Lepas tu kita tengok orang lain cantik. Kadang kita akan ada sampai sifat yang busuk hati tau. Busuk hati, kita dengki dia. Macam tu lah. Maksudnya itu yang kita panggilkan actual behavior kita. Okay, faham. Okay. Yang ketiga, ideal self. Ideal self ni, ideal daripada situ pun kita faham. Ideal tu maksud dia kita nak diri kita jadi apa. Tapi kita kena ingat yang ideal self ni adalah dynamic. Maksudnya dia akan sentiasa berubah. Ideal self kita masa kecil tak semestinya sama dengan masa kita dah besar. Mungkin masa kecil, masa Dawn tadika, nak jadi cikgu lah masa tu. Sebab masa kecil-kecil tengok pergi sekolah kan cikgu ngajar A, B, C apa semua kan. So bila dah masuk sekolah menengah, nampak nak jadi accountant pula apa semua. So ideal self kita tu lain lah, berbeza. Dia daripada kecil ke besar tu dia berbeza. Okay, so ada dua benda yang akan menghalang self concept ni, which is kita punya distortion dengan kita punya denial. Maksudnya ada orang macam dia putar belit benda yang tak betul untuk sedapkan hati dia. So dia akan jadikan self concept dia ni self concept yang tak telus lah. Macam tu. Kan ada kadang-kadang okay. Ayat ambil hati lah. Macam tu. So kan kadang ada macam mana ada aku buat ni untuk ni. Padahal kau tahu benda tu salah tapi kau still nak putar belik untuk sedapkan hati kau. Macam tu. So benda tu macam benda tu akan merosakkan self concept seseorang lah. Okay. So benda ni actually dia ada macam korang faham tak ke atau korang rasa benda ni terlampau ilmiah sangat? Ke okey je? Tak faham tu boleh je komen korang boleh komen tau kalau macam ada yang macam rasa ayat yang korang tak faham sangat. Okay, so sebab Juna korang nampak hubungan antara real image tu, real self tu dengan ideal self. Okay. Contohlah korang punya diri sebenar tak pandai main badminton, okay? Tapi korang punya ideal self, korang nak jadi pemain badminton terhebat. Lee Chong Wei. Macam tu. So macam mana? Korang tahu potensi korang tak ada untuk main badminton tapi korang berfikir, korang bercadang untuk cari jadi pemain badminton negara. So benda tu kan macam tak meet. Ideal self dengan real self tu tak meet. So korang, sebab tu penting korang kena kenal korang punya potensi diri. Korang kena tahu potensi diri korang tu apa yang korang hebat, bakat korang. Kalau korang suka bercerita, korang pandai menulis, so korang pergilah pilih ideal self yang macam aku nak jadi penulis skrip ke, macam tu. So bila kita tahu potensi diri kita, baru kita boleh pilih ideal self yang tepat dengan diri kita lah. Macam tu. Faham? Dia angan-angan Mak Jenin lah. Ya, betul-betul. So itulah. Habiskan. Okay, so kalau contoh bila kita punya ideal self dengan kita punya real self tu sama level, baru kita akan jadi seorang individu yang fully functioning. So kita akan kita akan ada self concept yang betul lah tentang diri kita. So kita tak merepek lah, adalah tak pandai berenang je jadi perenang. Nak benda tu macam tak masuk akal lah macam tu. Tak tally. Yes, betul-betul tak tally.
Okay. So maksud Don recap balik. Ada lagi? Dia nak tambah ada lagi nak tambah lagi? Tak ada lah. Tak ada. Teruskan. So konsep ni terbahagi pada 3. First tadi self-esteem. Betul. And then self-image ataupun real self lah. Okay, kita punya actual behaviour lah. Maksudnya kalau orang tu buat sesuatu, reaction kita tu adalah actual behaviour lah, bukannya buat. Betul. And then ideal self. Ideal self ni dia boleh berubah lah. Selalunya macam kita budak nak jadi apa? Pilot, lawyer. Bila dah masuk universiti, lawyer dia pun dah tak jadi nak, lain lah. lawyer pun tak nak baca buku tu. Dia macam tu lah, macam masa kecil mungkin kita rasa diri kita pandai bercerita. Bila dah besar kadang kita malu. Dia punya puberty level tu kadang lain tau. So bila malu, alah dah lah tak nak jadi pembaca berita lah contoh. Nak jadi lain pula. Macam tu lah. Dia jadi introvert pula kan. Yes, betul. Dan kita ada halangan dia, distortion dengan denial kan. Betul. Distortion tu putar belit. Alright. So maksudnya kalau kita nak utilize diri kita, kita perlu tally lah real self dengan ideal self kita. Kalau kita nak jadi fully functioning individu, benda tu kena meet sama level. Ideal self dengan real self tu kena sama level. Alright. Full function okay. Masing-masing kena function dalam ni. Betul. Alright. Banyak benda baru ni. Banyak salin. Okay. So next kan, bila kita tengok contohlah tadi ideal self ni, kita kata dia boleh dynamic kan, berubah waktu kita kecil sampai besar kan. So maksudnya personality ni ada kaitan dengan environment kita, macam jadikan parents ke kawan-kawan. Yes, tepat sekali. Apa yang Don cakap tu apa yang Juna share lepas ni. Maksudnya environment ni ada 2 jenis tau. Korang kena ingat. Yang pertama shared environment. Maksudnya environment yang dikongsi. Okay. Yang kedua non-shared environment. Environment yang tak dikongsi. Okay. Yang dikongsi ni maksudnya sebab tu kalau korang tengok dalam adik-beradik, kenapa ada adik-beradik macam personality ada yang sama, ada personality yang berbeza. Padahal duduk rumah sama ni. Okay, so yang sama ni disebabkan adalah shared environment, which is diorang punya parenting style. Contoh cara mak bapak diorang besarkan. So diorang dapat benda yang sama, betul tak? So bila diorang dapat benda yang sama, dia akan membentuk kepada personality yang sama. Tapi yang membuatkan diorang berbeza adalah non-shared environment, which is bila diorang pergi sekolah. Bila diorang pergi sekolah, diorang akan ada kawan yang berbeza. Diorang akan ada cikgu yang berbeza. So cara berfikir macam cara zaman ke zaman pun berubah kan. So itu dipanggil non-shared environment. Maksudnya kita dengan adik-beradik umur tak sama. So bila abang kita berkawan dengan kawan dia, mungkin ada kawan dia yang jenis berfikir cetek ke, ada yang jenis berfikir panjang ke, macam tu. Benda tu yang akan membezakan personality. Even kita adik-beradik. Sebab tu adik-beradik pun ada personality yang berbeza. Faham? Boleh nampak lah persamaan dengan adik-beradik. Macam Ju sendiri macam, okay, macam Ju seorang perempuan tau. Adik-beradik Ju ada 3 abang. Tapi persamaan dia sebab mak dengan ayah jenis yang macam berani, macam selalu suruh kita orang masuk pertandingan ke apa. So kita orang ni jenis yang berani. Tapi yang beza dia daripada segi cara pemikiran lah. Macam lagi-lagi abang lelaki, macam tu. So kawan-kawan dia lelaki, macam Ju kawan-kawan perempuan. So cara berfikir pun beza lah. Faham. Alright. So maksudnya shared ni more on internal lah kan, dalam rumah kan. Betul. Dan shared ni external lah. Non-shared tu. Alright. Okay, so next. Apa kita ada? Kenapa lelaki suka diam tapi perempuan suka bercakap? Okay, so tu Ju nak tanya. Ju nak tanya pada lah sama dekat apa? Pada sama dia satu mulut. Satu mulut, betul lah. Okay, Ju nak tanya yang dekat dalam live ni. Korang rasa betul tak lelaki lebih suka diam, perempuan lebih banyak cakap? Okay, ni Ju ada cakap dengan Don tadi. Ju kata, semalam kot Ju cakap dengan Don. Ju nak cakap pasal cave lelaki lah, apa tu Don? Cave
Takutnya macam tu. Apa tu cave lelaki macam tu kan. Okay, sebenarnya kalau kita Ni search Fatihah, pun, setuju. Fatihah setuju. Jurasa dia mesti selalu Cakap. hadapi benda ni. So korang pernah tak rasa dia bukanlah antara pakwa makwa je macam adik-beradik ke atau dengan parents ni pun mesti korang akan rasa macam apa hal ni orang cakap dia diam je. Mesti ada rasa macam tu tau. Mesti rasa macam dia macam pasangan lagi lah bila kita meningkat remaja ni, bila kita dengan pasangan pun sama kan. Macam lelaki diam macam perempuan rasa kau ni kenapa diam, aku duk tanya kau diam juga. Lepas tu yang lelaki Hai Don and Kak Jo, hai Zati Azlan. So benda tu lah yang jujur macam nak kupas sikit hari ni. Okay, ada 4 sebab kenapa lelaki diam, 4 sebab kenapa perempuan suka cakap. Okay, Don rasa yang pertama apa? Don sebagai lelaki lah, Ju tanya, kenapa Don diam? Dia tengok orang juga, macam Don jenis observe. Okay. Jenis observe. Jenis observe lah, diam bila observe lah. Bila Don ada masalah? Selalunya simpan lah, tak share lah. That's what kita kata lelaki diam. Okay, cuba yang perempuan dalam ni komen. Kalau korang ada masalah, apa yang korang buat? Ju nak tahu yang tu. Apa korang buat kalau korang ada masalah? Siapa? Zati ada komen ke? Zati budak education ni. Yes. My junior. Oh, junior? Okay. Junior. Kenal. Fatih Amran bercerita. Nampak? Ini satu benda fakta yang korang dah dapat. Okay, jom. Tak nak bebek banyak, jom kita masuk. Tapi cerita tu dekat social media ke? Dekat private? Tak, tengok tu. Izzati Azlan cerita kat semua orang. Naziha share dengan kawan. Nampak tak? Yang lelaki cuba komen. Apa korang buat? Mana lelaki? Apa yang korang buat kalau korang apa kita panggil, korang ada masalah. Okay, jom masuk 4 sebab kenapa lelaki diam so korang kena take note tau. Ada masalah makan sebab stres. Betul. Okay, yang pertama, lelaki diam bila dia berfikir tentang satu masalah dan cuba cari jalan penyelesaian. Okay, itu yang pertama, lelaki diam. Perempuan suka cari someone untuk meluahkan. Betul. Kadang diam, kadang tweet. Tengok Don, ada yang tweet Don. Okay. Sorry, saya bukan tweet famous. Okay, yang kedua lelaki. First point tadi. Hilang. Okay, yang first lelaki diam bila dia perlu berfikir and cuba cari jalan penyelesaian untuk masalah dia. Okay, itu yang pertama tau. Okay, yang kedua, bila lelaki dia rasa dia tak ada jawapan pada sesuatu soalan atau masalah. Pernah tak perempuan macam contohlah dia tanya, kenapa you buat macam tu? Betul lelaki diam je. Dia macam tak jawab atau tak reply. Sebab actually bukan dia tak nak jawab ke apa. Sebab dia tak ada jawapan. Korang tak boleh tanya, kenapa kau tak ada jawapan? Kenapa tak ada jawapan? Sebab buat benda tu. Sebab simple, dia memang tak ada jawapan. Dia tak ada sebab tersembunyi. Sebab dia tak ada jawapan. Betul tak Don? Betul. Kalau tak jawapan kita diam. Betul. Sebab tu bila dia tak ada jawapan, dia diam. So sebab tu dia akan, tu yang dia cakap panggil cave. Maksudnya cave ni sebagai kita panggil macam analogi lah. Bila dia diam, dia pergi cave dia. Macam tu. Cave ni tempat laki lepak kan? Macam tu lah. Macam dalam ada satu tempat, contoh kalau dekat rumah, dia maybe ada satu bilik bacaan. Dia akan pergi bilik bacaan, dia akan tenangkan diri. Macam tu lah. Tapi analogi kita panggil cave. Okay, sebab yang ketiga adalah bila dia stres atau dia sedih, dia nak cool down and nak dapatkan kontrol dia balik. So dia tak naklah menyesal. Kadang-kadang Ju percaya kalau perempuan sebab diri sendiri, bila marah sembuh je. Lepas tu bila sembuh lah macam sembuh je macam ada lah kau yang buat ni apa bla 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 semua kan. Lepas tu bila dah okey, rasa sebab salah, dah menyesal dah apa cakap tadi. Padahal tak masukkan pun. Itulah. Okay. So yang ketiga, sebab ni bukan special. Ni macam apa orang kata, merujuk kepada yang bercinta. Kebiasaannya bagi yang bercinta,
lelaki ni diam sebab pernah tak korang rasa macam awal-awal lelaki ni beria tau. Awal-awal lelaki ni macam dok message hari-hari lah, dok call. Kita cakap lepak kan. Pergilah lepak dulu. Tak apalah nak spend time dengan you. Lepas tu tiba-tiba ramai Mai ada pengalaman. Mai ada pengalaman. Mai ada pengalaman ni. Sebab tu kemain dia caps lock. Okay. Kan? So lepas tu bila korang nampak macam dia effort je memula, tiba-tiba satu masa dia macam diam tau. Dia macam tak nak WhatsApp. Dia bukanlah tak nak WhatsApp, dia balas dia diam ke apa. Sebab lelaki dia ingat bila dia diam perempuan faham. Actually perempuan tak faham pun. Sebab perempuan kalau diam maksudnya dia merajuk. Tapi lelaki dia diam sebab dia nak space. Macam tu. So sebab itulah macam bila dia dah terlampau banyak intimasi dengan pasangan dia, dia nak masa sendiri untuk ada diri dia balik. Daripada dia tak nak hilang diri dia and buatkan dia rasa dia tak sayang perempuan tu. Macam tu lah. Itu yang keempat. Nak space Nak space yes. Mana betul. Tengok tak ada lelaki mana ni? Mana kawan-kawan Don? Tolong bantu Don. Ini semua fan Ju. Tak. Okay, sebab itulah macam itu yang perempuan selalu salah faham sebenarnya pasal lelaki. Sebab tu kan, bila lelaki diam kan, perempuan akan rasa macam aku ada buat salah ke? Kalau bagi pasangan bercinta, dah tak sayang aku ke? Syahir, saya lelaki ya. Benda-benda macam tu. Sebab, kenapa? Okay. Sebab berbeza dengan perempuan. Kenapa perempuan bercakap? Okay, yang pertama, perempuan bercakap untuk cari information. Okay. Share information. Nak tahu tak, lelaki bercakap salah satu kebiasaannya generally lelaki bercakap adalah sebab ni. Ini je yang persamaan dia orang. Kalau kita perasan pun lelaki dalam sehari cakap 7,000 ke bawah je perkataan. Tapi perempuan 2,000 hingga 25,000. So, yes, sebab tu kita boleh macam apa hal perempuan ni banyak cakap? Dia bukan membebel. Nature, dia nak bercakap. Dia suka bercakap. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, perempuan beza dia dengan lelaki. Lelaki akan pergi cave untuk explore. Kenapa benda ni jadi? Tapi dia cakap dengan diri dia sendiri. Tapi yang perempuan tadi, kalau korang tengok yang atas, macam Don tengok atas tadi kan, cari kawan, tweet, cari seseorang, luahkan cerita kat semua orang. Sebab dia nak dia cakap ni sebab dia nak explore tau. Dia nak explore apa yang dia nak cakap. Dia selesaikan masalah dengan bercakap. So bila dia cakap, dia tahu. Bila dia dah cakap, sebenarnya aku rasa sebab salah aku ni apa semua, baru dia realise. So sebab tu bila tiba-tiba perempuan ni diam, perempuan tahulah kalau dia orang diam, tak reply mesej ke apa sebab dia merajuk. Sebab tu bila lelaki diam, dia ingat lelaki merajuk dengan dia. Itu yang selalu jadi salah faham tu Don. Itu yang selalu bergaduh tu Don. Asal Don kena. Taklah maksudnya dia nak cakap lah. So korang ni Maisara ni. Kenapa semua betul ni Kak Ju? Betul. Sebab ini theory of personality. Sebab tu betul. So sebab tu lah Sebab Kak Ju ada pengalaman. Tak adalah sebab apa macam itu yang selalu jadi salah faham tau. Apa kesalahan lelaki sebenarnya? Satu je. Sebab dia tak bagi tahu kat perempuan. Dia diam, suka hati dia je terus diam. Kalau lelaki lain memanglah dia tahu lelaki diam sebab dia nak biarlah dia nak berfikir. Kalau contoh kan kau perempuan, kau pergi tanya kawan kau lelaki, kenapa dia macam ni? Lah, betul lah tu, dia tengah ada masalah macam tu. Cuba kau tanya perempuan, ya apalah diam, dia ni dah tak sayang kau agaknya apa semua bla bla. Contoh kalau gaduh dengan abang, abang kau ni macam tu lah. Maksudnya dia, itu yang dia cakap personality yang berbeza tu. So kenapa lelaki banyak dia tapi benda ni orang semua salah lelaki. Bukan salah lelaki. Lepas tu yang perempuan pula yang dia salah perempuan ni sebab dia bila lelaki nak masa dia tak bagi. Itu yang kebiasaan perempuan tak nak yang selalu buat lah. Berkepit. Dia macam dia beza tau lelaki dengan perempuan ni sebab lelaki memang nak space. Kalau kita terlampau bagi
banyak kasih sayang, dia akan rasa rimas. Macam tu. Oh, okay. Hmm. Okay. Noted semua. Noted semua. Ha. So, lepas tu, okay, jap. Dia nak sambung satu. Sekejap Okay, so macam, sekejap. So macam mana? Panas ya. Okay, so selalu kan perempuan dia macam tak tahu nak buat tau. Macam mana kalau lelaki diam. Betul tak? Okay, Ju tanya sekejap. Apa yang korang biasa yang saya nak masa normal kesension. Okay, tadi Ju ada perasan orang kata ada tak perempuan personality dia macam lelaki. Okay. Izzati. Okay, ada tau sebab dia macam ni. Personality ni related kepada brain wiring kita. Brain wiring kita ni sebab tu ada lelaki dia akan bersikap feminin, ada perempuan yang bersikap maskulin. Okay, benda ni korang boleh determine melalui brain wiring test. Kalau contoh kalau korang nak buat test ke apa, macam nanti at the end of session nanti Jo akan cakap pasal test tu lah. So sebab tu lah macam tadi kita kena kenal personality kita. Memang akan ada, korang jangan rasa tak normal kalau korang mostly korang yang lebih banyak diam daripada lelaki. Bukan, itu memang based on diri korang. Tapi yang Ju cakap ni ke orang kata general sebagai seorang lelaki dan perempuan. Kebanyakannya lah. Kebanyakannya lelaki akan banyak diam, perempuan akan banyak bercakap. Okay. Don Ju tak tahulah pernah ke tak rasa macam bercinta ke apa ke kan dengan adik, tak pun hubungan dengan adik-beradik ke apa kan, macam kadang bila lelaki diam, perempuan ni duk macam spam. Okey tak ni apa ni bla 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 jada yada. Tak kisahlah dengan adik-beradik ke, dengan pasangan ke, dengan mak ayah ke, tak kisah. Lepas tu bila dia buat macam tu, orang lelaki lagi rasa nak jauh. Betul? Betul rasa macam tu? Betul? Okay, so macam mana kita nak support lelaki yang ada dekat dalam cave dia ni? Lelaki yang nak ada masa dia sendiri. Okay, so yang pertama, tersakiti. Oh, tak ada tersakiti. So yang pertama, kita kena terima. Kita jangan rasa, oh dia nak masa kita tak boleh bagi. Kita tak boleh rasa macam tu. Sebab dia manusia biasa. Lelaki perempuan manusia biasa. Okay, ni Ju cakap bagi lelaki dulu So yang kedua, kita jangan cuba untuk selesaikan masalah lelaki tu. Sebab lelaki ada satu ego yang dia rasa diri dia powerful as macam kita tahu kan lelaki ketua keluarga. So kalau kau involve dalam dia punya problem solving, dia akan rasa macam aku ni tak capable nak jaga kau ke? Aku ni tak capable as abang kau ke? As bapak kau ke? As pasangan kau ke? Macam tu. So sebab tu korang jangan try. Laki memang even dekat kawan sendiri pun dia tak akan minta tolong unless dia betul-betul perlukan pertolongan. So selagi dia tak minta tolong kau, tak payah offer dia nak tolong dia. Biar je dia. Biar je dia. Okay. Yang ketiga, jangan duk tanya. Okey tak ni? Bila dia dah kata okey, memanglah sebab perempuan kalau Don tanya, contoh tanya awak, awak okey tak? Okey. Padahal tak okey tu. Itu bahasa perempuan. Don single. Single. Kawan dengan kawan ke. Okey. Sebab itulah kalau perempuan tiba-tiba bila dia tanya Pak U dia kata okey, dia mesti tak okey ni. Kenapa ni? Apa ni? Boleh saya tolong lah bla 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 macam tu. Lelaki tak suka benda macam tu. So yang keempat, jangan tengah dia nak space tu, korang pergi menempel kat sebelah dia. Dia akan rasa rimas lah, dia akan rasa menyemak lah macam tu. Dia rasa macam, kau ni pahal nak duduk sini, aku nak space kot, faham tak aku nak space. So apa yang kita boleh buat, so jangan rasa sebersalah ke, jangan rasa kesian ke kat dia. Korang buat something yang happy. Sebab lelaki ni kan, betul tak Don? Lelaki ni dia boleh fokus satu benda je dalam satu masa. Kebanyakan lelaki. Tengok situation kot. Sebab ada lelaki bila buat dua multitask kan. Okay, benda tu betul tapi tak ramai. Sebab dia macam kalau lelaki ni bila dia fikir masalah dia tak nak fikir benda-benda lain yang remeh. Kalau perempuan tengah masak boleh call. Tengah masak boleh call, pergi kerja jaga anak, boleh pergi basuh baju semua. Kalau lelaki tengah masak
sabar, nak masak dulu. Habiskan masak, baru pergi ni. Macam tu. Kalau perempuan ni, kau suruh buat 5-6 kerja satu masa. Tengah masak, tinggal kejap, sidai baju. Lepas tu anak nangis, pergi kejap tidurkan balik. Macam tu. So, sebab itulah kita kena, dia nak, macam lelaki ni, biar kita happy. So, dia tahu kita happy, dia boleh fokus kat problem dia. Okay, kalau perempuan pula, bila dia bercakap, apa yang lelaki boleh buat? Lelaki tak boleh lah rasa perempuan tu bebel. Dengar je, just dengar and comfort lah. Kalau macam, jangan macam contoh kalau dia marah, join je dia marah. Contoh dia marah dekat kau dia lah. Saya ni geram lah dengan dia. Kenapa dia buat awak macam tu? Macam rasa buat dia rasa yang awak faham lah. Macam tu. Janganlah bila dia ni, korang tiba-tiba lelaki. Alah tak apalah, biarlah dia. Macam tu. Orang tengah nak marah-marah, kau pergi cut mood dia buat apa? Macam tu lah. Wonder Woman. Faham tak? Okay. So, sebab itulah, okay, contoh kalau masa lelaki tengah diam tu, korang pergilah buat apa-apa. Pergilah shopping ke, pergi jumpa kawan korang ke, apa ke semua macam tu. Sama je macam kalau perempuan yang suka diam tu, lelaki pun kena faham lah. Yes. That's all. Korang kalau ada nak tanya. Panas saya topik malam ni. Dan dah membara. Masalahnya semua perempuan dalam je faham. Tapi boleh katakan lelaki lebih rasional lah kan. Betul. Itu je tak nafikan. Sebab tu kenapa perempuan lebih banyak bercakap, sebab dia involve emosi dia tau. Bila dia rasa geram, dia akan marah, dia akan bercakap. That's why dia lebih emosi, dia tak rasional. Dia buat satu keputusan tak berdasarkan apa orang kata macam fakta and rasional lah. Sebab tu talak jatuh pada lelaki. Cuba kalau talak tu jatuh pada perempuan. Dah lah I ceraikan you. Memang asyik cerai je lah orang kat Malaysia ni. Betul. Dua-dua complicated. Dia tak complicated tau. Sebenarnya kalau kita faham nature lelaki faham nature perempuan tu, benda tu tak jadi complicated pun. Tapi disebabkan kita ada personality yang berbeza, sebab tu kita rasa susah nak faham dia and kita rasa dia tak faham kita. Macam tu. Dia siapa tadi cakap? Masalah yang complicated. Yang complicated ni bila lelaki tu jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Tapi pada Ju tak ada yang complicated. Tapi kalau macam personally macam pada perempuan, apa yang dia tak patut semua dia cakap. Tapi kalau macam lelaki, dia banyak diam. So sebenarnya lagi senang je faham apa yang perempuan cakap tu. Perempuan dia tunjuk apa yang dia tak suka, dia cakap je. Tapi lelaki, tu satu salah perempuan. Bila dia asyik cakap, lelaki akan rasa macam kita blame dia. Itu yang tak best. Itu yang selalu jadi perbalahannya macam. So kita akan macam cabar dia punya kelakian. So dia akan buat macam, aku tak boleh bahagiakan kau ke? Macam even as abang, as bapak sendiri pun memang akan, kita tahu kan lelaki memang akan ada ego yang macam, aku nak bahagiakan orang yang aku sayang. Macam tu. So bila orang asyik cakap, padahal perempuan nak membebel, nak bercakap je semua macam tu. Panjang Mai explain. Kalau perempuan cakap tak ada apa tu, dia nak test lelaki tu je. Pasti betul, tapi korang kena faham, lelaki ni lembut. So cakap je, I nak attention, dah senang. Tak payah cakap okay, walaupun kalau tak okay, cakap je nak attention. Senang. Betul, serius. Sepanjang 27 tahun Ju hidup ni. Okay. Ju ada banyak pengalaman korang. InsyaAllah. Okay, next question. Panas lah. Asal dah yang panas. Kalau nak attention tapi tak dapat juga, nak buat apa? Marah lah. Marah lah. Betul, marah lah. Macam tak tahu pula tanya lagi. Siapa Fatihah? Buat tanya pula. Betul. Take note Don. Okay, next question Don. Tak payah nak cash slot Mai. So next, 6 perkara yang lelaki dan perlukan. Okay.
Ju cakap bahagian perempuan dulu Okay, yang pertama caring. Maksudnya dia nak seseorang ambil berat pasal dia. Kedua understanding. Ketiga respect. Keempat devotion. Kelima validation. Keenam reassurance. Okay, reassurance ni lah yang biasa kalau contoh lelaki tiba-tiba diam, dia rasa macam, sebab tu bila Curang. lelaki, bukan curang. Dia macam, so sebab tu kalau contoh lelaki nak masa cakap, I nak masa. Tapi macam, I sayang you, I nak masa, bukannya I tak datang balik, I cuma nak berfikir. Cakap macam tu. So, aku tahulah dia sayang aku, macam tu. Bukannya fikir laki pak buat aku ni cari laki lain, perempuan lain. Cari laki lain pelik tu Don. Sebab tu lah yang dia kata, sebab tu kena reassurance tu, jangan tiba-tiba hilang. Sebab tu bila hilang dia akan rasa macam, kau dah tak suka aku ke? Sebab perempuan buat macam tu Don. Kalau tiba-tiba dia senyap tu, daripada dulu dia asyik bebe-bebe, duk spam tu, tapi tiba dia senyap, tu bahaya Don. Take note. Tadi nombor 4 apa? Nombor 4 devotion. Devotion tu macam bahasa Melayu dia. Alah, dah selalu cakap bahasa Inggeris. Blur dah. Devotion tu macam kita devote diri kita untuk dia lah. Macam pengabdian. Okay. Pengabdian. Ya. Siapa kat sebelah tu? Cousin. Ingatkan mak. Okay. Tak. Okay, yang untuk lelaki pula, apa yang lelaki perlukan? Yang pertama, trust. Okay, dia nak kita percaya dia. Yang kedua, acceptance. Dan apa dah, korang rasa macam lelaki macam, sebab tu yang Ju kata tadi, korang kena terima diri dia and jangan macam, bila kita terlampau asyik ungkit-ungkit, dia akan rasa macam, kau ni tak boleh terima aku ke? Tak boleh terima ke diri aku macam ni? Itu lelaki perlukan, acceptance. Okay? Yang ketiga, appreciation. Okay? Yang keempat, admiration. Okay, yang kelima approval, and yang keenam encouragement. Nampak tak? Kan berbeza lelaki dengan perempuan. Macam perempuan ni more kepada macam kasih sayang macam tu. Something yang macam attention lah macam tu. Okay. Banyak Okay. Korang take note tak ni? Jangan tak take note, nanti gaduh. Boleh. So kalau nak gaduh je kena refer. Okay. Banyak lupa nak tanya something. Ada soalan tadi. Okay. Don up kan daripada Nurul. Nampak tak? Nurul Ain. Okay. Betul ke personality lelaki anak sulung? Nampak, boleh baca ke? Boleh. Terlalu ego, sikap panas baran dan suka berahsia. Okay, dia kan actually teori of personality banyak tau Nurul Ain Ada juga memang kita Jo ada juga belajar yang pasal anak sulung memang macam ni, anak sulung second macam ni, third tend to be macam ni. Tapi Ju tak ingat sangat yang tu, nanti Ju DM jawapan dia. Tapi benda ni macam personality ni macam Ju cakap tadi lah, kepada shared environment dengan non-shared environment pun memainkan peranan yang penting lah. Macam yang Ju tak ingat nama teori tu, tapi memang dia ada kaitan dengan anak sulung, anak second akan jadi macam mana. Biasanya anak sulung ni more kepada protektif lah. Dia akan lebih, sebab dia yang sulung, dia ada yang bawah, dia akan more kepada aku nak protect orang bawah-bawah aku. Dia more kepada yang tegas. Tapi yang panas baran tu bukan spesifik kepada anak sulung je, tak. Itu could be daripada segi parenting style, macam Ju cakap tadi, shared environment dengan non-shared environment juga. And sebab dia banyak, personality ni ada banyak. Ada nama sanguine, phlegmatic, apa semua. Kalau Ju nak kupas banyak lah. So kalau contoh kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh DM Ju. Nanti Ju akan bagi tahulah a little bit macam tu. So, tadi dan setuju lah bab protektif tu. Sebab soalan ni sebenarnya soalan untuk Don ingat sebab Don anak sulung lelaki. Okay, apa yang Don rasa? Apa yang Don rasa soalan dia? Ju cakap protektif tadi tu betul lah bagi Don lah. Ego tu
dia tengok lah sebab adik Don semua perempuan. Hmm. So dia ego tu ada lah kan. And then macam lelaki tu tegas, biasa lah tegas. Hmm. Sebab sulung kan. Sulung. Hmm. Panas baran tu bagi Don macam tadilah dia ikut environment punya Betul. pembesaran. Tapi benda ni adalah yang personality yang dynamic lah. Kita boleh improve sebenarnya. Betul. Boleh time to Forever time. changing. Yes. Betul? Betul. Sebab Macam yang Hidayah cakap tadi, personality lelaki anak sulung. Dia kalau yang untuk yang terlalu ego ni, dia bukan anak sulung tau. Dia rujuk kepada lelaki tu. Ju tak cakap ego lelaki ni macam lelaki dengan perempuan ni macam ego lelaki teruk, bukan. Tapi memang lelaki memang ada satu tahap ego yang sebab dia rasa diri dia as ketua tau. So dia tak, benda tu memang ada. Memang wujud dalam diri. Tapi yang ni bukan spesifik untuk anak sulung lah. Ini kepada personality diri dia sendiri. faham? Okay. Next. Alright. Okay. Oh, banyak pula soalan ni mas. Oh, boleh. Okay, macam mana Daniel Ain? Ni guest kita last week ni. Calibrate memainkan peranan pada Calibrate. person. Ada Calibrate yang 4 yang colour. warna apa? Yang 4 colour. Purple, green, tak ingat lah. Apa lagi? Okay, Apa kalau Daniel? macam kalau yang macam color brain tu Ju tak sure, tapi yang Ju belajar is ada kita orang ada budak-budak counselling ada belajar personality warna lah. Personality warna ni daripada Sidik, Dr. Sidik something like that nama dia, Ju lupa. Dia ada 4 colour, emas, biru, jingga dengan hijau. So 4 colour ni akan menentukan personality yang berbeza. Kalau yang colour brain tu Ju tak sure. Yes, personality warna. So kalau korang nak buat personality warna ke, dia banyak jadi kot Ju cakap macam tu. Hijau, purple, red, blue. Tu colour brain. Colour brain tu Ju rasa dia tak kepada personality, tapi dia macam cara kepada berfikir lah. Sebab dia macam benda tu ada pada semua orang kan. Betul. Okay. Cenderung. Alright. Next. So, next. Banyak ni belajar. Okay, next. So kita dah tahu semua tadi kan. Dia punya apa personality, apa yang lelaki perlu, perempuan perlu. So macam mana kita nak utilize benda tu? Okay, so macam mana kita nak utilize, tuju kata tadi, korang actually dekat Google ke atau dekat webs ada je banyak personality test tau. So korang boleh buat. So bila korang buat, korang kenal diri korang. So daripada situ korang tahu untuk guna kekuatan korang. Sebab tu macam Cu cakap tadi yang pasal real self dengan ideal self. So korang kena tahu ideal self dengan real self tu kena sama lah. So korang kena kenal potential korang. Korang janganlah nak jadi benda yang korang tahu korang tak ada bakat dalam benda tu. Bukannya maksudnya nak downgrade korang, tapi sebab kita macam kena sedar diri. Faham tak? Maksudnya kita kena tahu yang diri kita ni ada bakat apa, benda tu yang kita ketengahkan. Macam tu. So macam mana kita nak utilize personality kita, yang pertama kena kenal dulu diri kita. So banyak, kita ada personality test, personality warna, Sidik, kita ada personality test biasa, kita ada personality plus, kita ada brain wiring test. Benda-benda tu memang boleh related macam mana cara kita berfikir apa semua. Sebab tadi ada yang tanya Ju, macam mana kalau perempuan yang lagi banyak diam daripada lelaki. Benda tu ada kaitan dengan brain wiring test tau. So bila korang boleh tahu korang lebih banyak maskulin ke atau feminin. Disebabkan tu jugalah korang punya action atau pemikiran korang berbeza. Ada yang lelaki fikir macam perempuan, perempuan fikir macam lelaki. Yes. Wahyu putus lah. Betul. Tak adalah wahyu putus. Okay. Faham. Alright. So untuk audience yang masih ada ataupun yang baru masuk, so korang-korang ada soalan boleh je tanya tentang tajuk kita hari ni, kenali personality lelaki dan perempuan. So korang boleh tanya kat komen ataupun tekan je bubble soalan dekat bawah tu. Nanti kita akan jawab lah. Okay, so kita dalam 10 minit lagi. Mungkin Ju ada nak share something, maybe macam diorang nak buat test kat mana ke, ataupun ada soalan boleh
tanya Ju kat mana-mana. Okay, so contoh kalau korang rasa, kalau korang just jawab dekat Google tu, korang tak, maybe korang bila korang baca, korang tak dapat explanation yang betul. Maksudnya macam korang, maybe ada yang certain words yang korang tak faham. So korang boleh je DM Ju, nanti Ju suggest personality apa yang korang boleh ambil, and then bila korang dah ambil, dapat jawapan, Ju akan explain lebih detail kat korang. So contoh macam Ju pun sebab sekarang dah habis bahagian counselling semua. So if lah korang need advice ke, tapi actually counselling ni Ju nak betulkan satu perspektif. Counselling ni bukanlah untuk memberi nasihat sebenarnya. Dia untuk bantu orang berfikir secara lebih jauh dalam cara nak selesaikan masalah dia. So kalau korang need someone to talk to atau macam nak tanya pendapat ke apa, korang boleh je DM Ju. Tu IG Ju intan.julianaamin. Yeah. Okay. So contoh yang kan tadi kata ada banyak test kan. Ada personality test, framework tu semua tu memang ada beliau buat kat Google ke test tu. Dia boleh Google, dia akan ada PDF dia lah. Cuma explanation dia kadang dekat Google tak sama dengan apa yang kita orang belajar kat kelas. Maksudnya bila kita orang belajar kat kelas tu lebih dalam lah. So macam ada yang dekat Google tu dia just macam surface lah explain apa semua. Okay, faham. Ya. So kita ada dalam 8 minit. Ada juga ada lagi mungkin nak tambah poin-poin lain ke? Tak. Macam so far tak ada kot. Ju rasa je open pada question. Tak ada lagi yang soalan. Setakat ni tak ada. So macam ni macam tadi lah, perempuan tadi lah. Bawa semangat. Lepas tu hilang. Diorang dah dengar yang pasal lelaki perempuan tu, diorang dah nak pergi serang boyfriend pula. Kita tembak balik. Tadi hentam lelaki kan. So tak ada, itulah macam sebab itulah bila lelaki kalau nak diam ke nak masa tu cakap. So benda ni memang selalu gaduh disebabkan benda-benda remeh macam ni lah. Benda kecil kan. Sebab kalau baca pun ada baca tak ingat lah. Baca sebab orang cerai sebab apa, memang sebab dia ada sebab yang remeh. Betul. Okay, Ju share 4 jenis personality Ni menurut Hans Isaac. Dia nama teori ni temperament and personality theory. Okay, dia ada 4 benda. Sanguine ni biasanya orang yang cheerful. Orang yang ceria, orang yang optimistik. Lepas tu biasa kalau orang lain pun suka kerja dengan dia. Itu kita panggil sanguine. Okay, ni kalau korang nak tahu diri korang ni, nama dia personality plus. Korang boleh ambil personality plus. Okay, yang kedua choleric. Choleric ni orang yang cepat marah. Quick and hot tempered. Lepas tu dia often orang yang macam more aggressive in nature lah. Okay, yang ketiga melancholy. Melancholy ni orang yang macam selalu sedih, yang pesimistik. Okay. Okay. Yang keempat phlegmatic. Phlegmatic ni orang yang macam lazy, yang pemalas, yang slow, lembab-lembab sikit. Dia macam dull. Personality yang macam dull. Macam tu. So kalau korang nak tahu korang ni antara 4 ni sanguine, phlegmatic, choleric ataupun melancholy, korang boleh jawab personality plus. Bukan Promax Bukan. Personality plus. Okay. So banyaklah serius. Kalau korang belajar pasal personality ni actually memang best gila sebab macam banyak type of personality yang sebenarnya kita tak tahu pun. Betul. Macam Don ada baca yang kalau macam penguin, mama lion, apa lagi haiwan, swan, itu apa pula? Oh tu ada juga. Itu je lupa lah nama test dia. Itu ada macam burung, dia ada empat binatang juga. Burung merpati. Swan, eagle. Ada. Yang tu itu pun dia macam sama lah macam melancholy, sanguine ni semua. Tapi Ju lupa nama test dia. Nanti kalau Ju ingat nanti Ju bagi tahu Don.
Alright. Dia guna warna, guna binatang, guna banyak gila. Itulah sebenarnya pernah banyak je nampak test-test ni. Tapi sebab dia, kalau korang perasan, dia memang lain-lain. Tapi actually contoh kan macam colour tadi macam je ada sebut emas, jingga, biru dengan hijau. Actually kalau jingga tu orangnya sama dengan sanguine. Oh, okay. Dia matching macam tu lah. Dia jingga ni orang yang cheerful apa semua. Kalau emas ni orang yang traditional, orang yang ikut aturan. Orang yang sangat macam old school. Dia macam dia kena ikut lah syarat. Kalau tak dia tak boleh. Kalau hijau ni dia more kepada orang yang suka berfikir. Kalau biru dia jenis tenang je. Cool lah macam tu. Okay. Oh, banyak pasal personality ni. Yes, betul, banyak gila. Kalau nak belajar macam tak cukup sejam. betul. Kalau nak go into deep tentang yang lelaki masuk cave, perempuan macam wave tu pun lagi banyak. So macam memang tak cukup lah kalau sejam nak cakap pasal tu je. Sebab tu je bagi surface lah, macam lelaki, kenapa lelaki suka cakap? Lelaki suka diam, perempuan suka cakap. Macam tu. So, kalau nak lagi kena masuk ni lah pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Betul, masuklah. Ataupun korang kan boleh baca buku, rasa ramai orang pernah dengar, Man from Mars, Woman from Venus. Yes, buku tu actually very macam sangat membantu tau sebenarnya. Lagi-lagi kalau korang yang macam nak kahwin ke atau apa ke, macam ni bukanlah kita nak cakap pasal bercinta je, tak. Sebab hidup kita ni sentiasa deal dengan different gender, betul tak? Even dekat tempat kerja nanti ke apa, bila korang faham lelaki act macam ni kenapa, perempuan act macam ni kenapa, so lebih senang lah korang nak deal dengan other people. Oh, faham. Tu nak tanya kat tadi, suggestion buku lah yang macam jual baca ke ataupun korang belajar dalam kelas selain tadi. Buku kita orang belajar dalam kelas tu, kita orang tak ada spesifik yang buku tu. Kita orang memang macam sebagi slide and ada dia punya ni lah. Kalau buku-buku yang personality tu korang boleh je pergi dekat bukan library, like macam kedai buku and carilah bahagian personality macam tu. Tapi antara satu yang just suggest tu lah, Man from Mars, Woman from Venus. Yes. Atau yang lelaki boleh baca peta, apa je lupa yang tu. Something like that lah macam tu. Itu siapa penulis dia? Alah, je lupa lah nama dia. Lelaki boleh baca peta. Dia yang John Gray yang Man from Mars tu. Alright. So kita ada dalam seminit lebih, so kita dah tak ada soalan, so boleh wrap up kot. Mungkin Ju wrap up dulu. Okay, so Ju rasa macam personality ni is important lah untuk korang tahu pasal diri korang. And korang tak boleh persoalkan macam kenapa orang ni macam ni, kenapa orang tak sama macam korang. Mungkin korang jenis yang bila situasi macam ni, korang diam tapi orang bercakap. Kita tak boleh nak samakan. Lagi satu yang Ju nak ingatkan, korang bila kita berdepan dengan orang, kita tak boleh be the same person tau. Contoh macam Don jumpa Ju orang yang jenis macam boleh tahan maki ke apa. Kalau Don nak kasar pun tak apa. Tapi bila Don jumpa orang B ni, dia slow. Takkan kita nak maki juga macam tu. Tak boleh. Dia bukan kita kata fake tau. Dia maksudnya kita sesuaikan diri kita dengan siapa yang kita nak deal with. So korang kena ingat. Itu masa budak-budak cakap lah fake. Tapi tak pun sebenarnya. Benda tu professional. Tu je lah. So other than that, if korang need any macam nak tanya lebih ke apa ke, korang boleh je DM Ju. InsyaAllah kalau Ju akan respon kat korang lah. Tu je. So 5 saat terakhir, terima kasih kepada Ju dan